Salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan present tentang tugasan kumpulan subjek hubungan manusia dalam pentadbiran GMGM 3013. Ahli kumpulan kami daripada PJJ Kampus Kota Kinabalu, yaitu Puan Siti Idarwati Muhammad Idris, nombor metrik 282546, Tuan Winchester David, nombor metrik 276727, Puan Audrey E. Hui Chi, nombor metrik 282145, dan saya Lau Seung Kong 282226. Tugasan kumpulan kami telah memilih tajuk berkaitan kemahiran komunikasi interpersonal berkesan untuk mengatasi stres dan burnout di tempat kerja. Rasional pemilihan tajuk. Transformasi budaya kerja yang berkembang dengan pesat telah membuatkan tuntutan kehidupan pekerja semakin sukar menyebabkan ketidakseimbangan fizikal dan mental pekerja. Hal ini jika dibiarkan berterusankan, ia boleh mengakibatkan stres dan burnout di dalam kalangan pekerja. Stres telah menjadi isu biasa dalam masyarakat moden pada hari ini, terutamanya disebabkan oleh keadaan ekonomi semasa, persaingan sengit, dan juga perubahan teknologi moden yang semakin pesat. Punca stres tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa tertentu. Individu tersebut akan terus dalam keadaan stres sehingga boleh mencecaskan kualiti kehidupan individu tersebut dan orang-orang sekelilingnya. Burnout dalam perspektif dunia pekerjaan adalah tahap tekanan yang melampau berkaitan beban kerja dan persekitaran budaya kerja di mana individu atau pekerja dalam keadaan keletihan fizikal, mental dan emosi yang turut melibatkan motivasi yang berkurangan dan kehilangan identiti pribadi. Salam sejahtera, salam Malaysia Medali. Saya pelajar PJJ Kampus Kota Kinabalu Sabah. Nama saya Winchester David, nombor metrik 276727. Jadi pada hari ini saya akan membentang tugasan kumpulan, yaitu dari segi objektif. Tugasan kami yang pertama adalah mengenal pasti hubungan antara kemahiran komunikasi interpersonal dan stres, dan juga burnout di tempat kerja. Yang kedua, membincangkan faktor kelemahan kemahiran komunikasi interpersonal dan kesan stres dan burnout yang dialami di tempat kerja ke atas individu dan juga organisasi. Dan ketiga, mencadangkan kaedah atau strategi untuk meningkatkan kemahiran komunikasi interpersonal untuk mengurangkan implikasi stres dan burnout di tempat kerja. Kepada komunikasi interpersonal, yaitu melibatkan pertukaran maklumat, idea, perasaan secara lisan atau bukan lisan antara dua individu atau lebih. Kemudian komunikasi interpersonal di tempat kerja haruslah berfungsi secara dua hala, di mana bercakap hanyalah satu aspek komunikasi interpersonal, manakala mendengar adalah sama penting untuk mengelakkan miskomunikasi atau salah faham dan meningkatkan kerjasama dalam sebuah organisasi bagi mengelakkan terjadinya kesilapan yang boleh menyebabkan tekanan fisikal, mental, emosi pada pekerja. Menurut West dan Turner 2010, komunikasi interpersonal adalah satu proses kompleks yang unik daripada bentuk komunikasi yang lain seperti intrapersonal, kumpulan, pengucapan awam, dan komunikasi massa, di mana mereka mendefinisikan konsep komunikasi interpersonal sebagai satu proses transaksi mesej antara dua individu atau lebih yang berusaha untuk mencipta dan mengekalkan makna atau kandungan mesej. Kemudian kita pergi ke faktor kelemahan dan kemahiran komunikasi interpersonal. Yang pertama itu perbezaan generasi. Yang kedua adalah perbezaan bahasa. Dan yang ketiga adalah perbezaan personality, di mana di bawah perbezaan personality ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi secara seseorang individu berinteraksi dengan rakan sekerja, pihak atasan ataupun pihak bawahan. Komunikasi interpersonal mungkin terhalang apabila individu kurang kesadaran diri, sensitivity, dan juga flexibility.
Kesan stres dan burnout di tempat kerja. Kegagalan dalam komunikasi interpersonal di tempat kerja memberikan impak yang sangat besar kepada individu dan juga organisasi. Ini kerana individu yang lemah dalam interpersonal akan terdedah dengan risiko stres dan burnout. Hubungan yang kompleks dengan majikan dan rakan sekerja akan menjadi parah jika individu tersebut mengalami stres yang berterusan. Ini kerana mereka gagal dalam menyampaikan mesej dan maklumat kepada majikan dan rakan sekerja dengan berkesan. Tidak mudah untuk mengenal pasti kesan stres dan burnout di tempat kerja yang disebabkan oleh kemahiran komunikasi interpersonal. Ianya boleh mengakibatkan kesan panjang kepada kesihatan mental dan fizikal individu dan juga turut terjejas terhadap sesuatu organisasi. Mari kita lihat kesan-kesan terhadap individu dan organisasi. Kesan terhadap individu. Individu yang mengalami stres dan burnout yang berpanjangan dan tidak dirawat akan meninggalkan kesan yang sangat berat. Simptom-simptom awal bagi individu yang stres dan burnout ialah di antaranya sering merasa marah, tidak fokus dalam melakukan sesuatu kerja. Ini kerana brain fog, iaitu gangguan mental. Dan seterusnya akan mengalami perubahan pada selera makan dan keletihan berpanjangan. Akibatnya ialah tidak produktif dalam melakukan pekerjaan. Ini juga mengundang kepada penyakit kronik seperti jantung koronari. Kemurungan, sentiasa risau dan merasa terasing dan akhirnya membuat keputusan untuk berhenti bekerja. Dan yang paling dikhawatiri ialah mengambil penyalahan guna bahan seperti dadah dan alkohol. Kesan terhadap organisasi. Stres dan burnout terhadap individu juga mempengaruhi kesan yang besar terhadap sesuatu organisasi. Bagi mereka yang stres akan merasa tidak dihargai, mereka dengan sengaja akan melakukan kerja sambil lewat. Seterusnya, mereka akan hilang motivasi dan keterujaan dalam melakukan kerja. Ini akan terjadinya kes spontan kerja lebih kerap sekaligus akan mengganggu atau terbantut dan mendatangkan kerugian terhadap organisasi. Kos yang dikeluarkan oleh organisasi seperti pengeluaran kos perundingan, perkhidmatan serta kos perubatan akan meningkat. Mereka juga akan menunjukkan rasa puas hati dalam kualiti kerja. Ini akan memberi kesan terhadap produktiviti, keuntungan dan imej organisasi. Seterusnya akan mewujudkan persekitaran kerja yang tidak sihat dan bekerja dalam kerajaan stres dan burnout. Hai, nama saya Audrey E. Huiji, nombor metrik 282145. Cadangan dan alternatif yang dicadang bagi mengurangkan kesan stres dan burnout di tempat berikutan atas kelemahan kemahiran komunikasi interpersonal terbahagi kepada kedua peringkat, iaitu peringkat individu dan peringkat organisasi. Individu haruslah meningkatkan banyak latihan kemahiran komunikasi interpersonal dan menguruskan emosi dalam situasi yang mencabar. Yang pertama sekali, individu haruslah mengumpulkan fakta dan data-data relevan untuk merancang komunikasi yang penting. Ini dapat membantu untuk komunikasi yang jelas dan ketepatan mesej yang disampaikan dapat membantu pemahaman penerimaan. Yang kedua, individu perlu membuat pertimbangan personaliti dan mengambil kira aspek pemikiran rakan sekerja sebelum memulakan sesuatu perbualan. Mendengar secara aktif juga merupakan kemahiran komunikasi interpersonal yang utama. Ia boleh membantu individu mengurangkan tekanan dan memperbaiki hubungan dengan individu lain di tempat kerja. Ketegasan boleh membantu individu membela diri, menetapkan sepadan dan membuat rundingan penyelesaian masalah. Ia juga membantu individu mengelak kebencian, kekecewaan dan kemarahan. Mencari sokongan bermakna menghubungi rakan sekerja, pengurus rakan atau keluarga apabila memerlukan nasihat bimbingan atau sokongan emosi. Ini juga membantu individu lain bermakna menawarkan bantuan, maklum balas atau galakkan kepada rakan sekerja, terutamanya apabila mereka sedang bergelut atau menghadapi cabaran. Cadangan untuk peringkat organisasi pula, komunikasi yang strategik. Pihak pengurus perlu mempelbagaikan medium untuk memberi tahu bahawa pekerja dan kesejahtera pekerja adalah merupakan keutamaan organisasi. Pekerja harus melihat dan merasakan keutamaan organisasi tersebut
melalui pelbagai sumber dan maklumat bagi merapat jurang antara pihak pengurusan dan juga pekerja. Seterusnya, organisasi juga harus menggalakkan dan menyampai kepentingan untuk berehat dari kerja seketika. Kesejahteraan mental dan fizikal setiap individu adalah berbeza dan tidak ada satu kaedah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah setiap pekerja di dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, majikan dan pengurusan harus menggalakkan pekerja untuk membuat pelan kesejahteraan yang disesuaikan menggunakan sumber yang sesuai dengan keperluan mereka. Organisasi juga perlu memperkasakan pemikiran pekerja untuk memikir kepentingan kesihatan mental, emosi dan fizikal bukan hanya ketika bercuti akan tetapi sepanjang masa. Antara kaedah yang boleh digunakan oleh pengurusan untuk membangunkan komunikasi interpersonal adalah dengan mengadakan seminar untuk pekerja tentang mempertingkatkan kualiti komunikasi interpersonal pekerja di tempat kerja, terutamanya semasa mengendalikan stres dan juga konflik di tempat kerja. Akhir sekali, organisasi boleh merangka modul latihan dan kepimpinan untuk pekerja. Dalam modul tersebut, pengurus haruslah memperbanyakkan aktiviti-aktiviti interaktif agar pekerja boleh menjalinkan hubungan dengan rakan sekerja bagi memupuk nilai kerjasama yang tinggi serta memudahkan komunikasi seharian di tempat kerja. Modul latihan dan kepimpinan ini tinggi mampu memberi pendedahan kepada pekerja akan etika serta peranan mereka semasa bekerja dalam kumpulan dan boleh diselitkan informasi berkaitan cara mengenal pasti gejala dan pengurusan stres dan burnout di tempat kerja bagi mencipta persekitaran tempat kerja yang sihat. Selain daripada itu juga dapat menaikkan nilai positif komunikasi interpersonal dengan mengajar untuk mengenal pasti potensi sensitiviti rakan sekerja. Kesimpulannya, salah satu stres dan burnout di tempat kerja adalah kegagalan komunikasi interpersonal disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbezaan generasi, penggunaan bahasa dan laras bahasa dan perbezaan personaliti. Kemahiran komunikasi interpersonal secara tidak langsung juga dapat meningkatkan prestasi dan produktiviti organisasi bagi memaksimumkan keuntungan dan kepuasan pekerja serta kemahiran komunikasi interpersonal yang berkesan. Ini boleh digunakan membuat keputusan yang dengan lebih baik atau membincangkan konflik kerja dengan lebih efektif. Sehubungan dengan itu juga, ia mampu mengurangkan risiko kesalahfahaman atau penyampaian mesej yang tidak tepat dan mengurangkan tekanan ke atas kerja. Oleh yang demikian, kemahiran komunikasi interpersonal yang berkesan ini juga dapat mengeratkan hubungan antara majikan, rakan sekerja dan juga pelanggan bagi menciptakan persekitaran tempat kerja yang lebih positif dan sihat. Adalah diharapkan juga bahawa isu stres dan burnout ini tidak berterusan tanpa sembarang tindakan atau rawatan sewajarnya kerana ia memberikan impak yang sangat besar ke atas individu dan organisasi. Justru itu adalah dicadangkan individu dan organisasi bagi mempertingkatkan kemahiran komunikasi interpersonal kerana ia berkesan untuk mengurangkan implikasi stres dan burnout di tempat kerja, secara langsung meningkatkan motivasi pekerja dan produktiviti organisasi. Sekian, terima kasih. Ini daripada pembentangan kumpulan kami.